Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Normanisa binti Suhaimi akan membentangkan tentang pengenalan kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Tujuan falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk membina negara kecil dan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari empat segi, iaitu intelek, rohani, jasmani dan emosi. Jadi, kewujudan falsafah pendidikan kebangsaan telah menjadikan negara Malaysia duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan sistem pendidikan di negara maju yang lain. Pendidikan di Malaysia bermula dari peringkat prasekolah sehingga ke peringkat universiti mempunyai sistem tersendiri yang sistematik dan berperingkat. Seterusnya ialah dasar falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk mengembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aziz Harizarif bin Terang dan saya akan membentangkan isu yang pertama, iaitu amalan membaca. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang isu dalam amalan membaca. Masyarakat hari ini kurang membaca menyebabkan kurangnya ilmu. Memetik kata-kata Sufyan Husin menjelaskan bahawa sebahagian besar daripada masyarakat kita pandai membaca, pandai menulis dan pandai mengira. Tetapi mereka tidak ada minat dan semangat membaca untuk meluaskan ilmu pengetahuan dan pemikiran mereka. Hal ini boleh menimbulkan permasalahan dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, netizen berdebat tentang isu semasa di media sosial. Seperti yang kita lihat hari ini, di media sosial, jika ada timbulnya isu sensitif, netizen akan berpusu-pusu untuk meletakkan komen mereka sendiri. Tetapi, hal ini akan membawa kepada perbalahan dan memecah belahkan perpaduan jika komen yang diajukan oleh netizen tersebut tiada dasar ilmu dan hanya berdasarkan nafsu semata-mata. Seterusnya, kita akan beralih kepada cabaran dalam amalan membaca. Kerana adanya telefon pintar, gadget atau peranti yang sewaktu dengannya, masyarakat menyangka bahawa tiada keperluan untuk membaca buku yang tebal kerana semua maklumat di hujung jari. Tetapi sedikit sahaja yang berusaha untuk membaca disebabkan kelalaian melayari internet atau di media sosial, dan ada juga maklumat yang tidak tepat dan tidak sahih yang menyebabkan ilmu yang kita dapati itu tidak mengikut ajaran yang benar. Berikut merupakan solusi yang boleh diaplikasikan untuk menerapkan semula amalan membaca di dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, pihak bertanggungjawab boleh menyediakan platform seperti laman sesawang untuk membaca artikel atau maklumat yang sahih. Seterusnya, sentiasa berkongsi ilmu-ilmu yang bermanfaat dan tepat di media sosial. Dan akhir sekali, menyediakan kemudahan untuk mengakses maklumat yang sahih seperti papan iklan, voucher dan lain-lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Syahid bin Jamili dan saya akan menerangkan tentang isu kedua, iaitu amalan mengutamakan ilmu dalam kehidupan seharian. Di dalam artikel yang bertajuk Pendidikan Sepanjang Hayat, isu cabaran dan peranan sekolah membangun modal insan dalam komuniti setempat, penulis ada menyatakan bahawa budaya masyarakat yang mengutamakan ilmu pengetahuan dapat mengelak dari digelar masyarakat primitif. Dengan adanya pengutamaan ilmu di dalam kehidupan seharian, masyarakat mampu memajukan diri dan negara.
Antara cabarannya adalah menjadikan pembelajaran sebagai satu proses yang berterusan dalam kehidupan setiap insan dan juga melahirkan masyarakat yang mementingkan ilmu. Solusi yang dapat saya cadangkan adalah menerapkan amalan membaca sejak dari kecil. Seperti yang kita tahu, jika seseorang dah suka membaca, lebih banyak ilmu yang dapat dia peroleh. Yang kedua adalah mempraktikkan kaji selidik terhadap sesuatu perkara jika didapati perkara tersebut menimbulkan kemusykilan. Dengan ini ia mampu menimbulkan perasaan ingin tahu yang akan mendatangkan pelbagai ilmu kepada seseorang. Yang ketiga adalah menyebarkan kesedaran tentang kepentingan ilmu di dalam sosial media. Yang keempat adalah sentiasa merujuk fakta dan berhujah menggunakan fakta yang benar. Sekian itu daripada saya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Abang Hafiz Azril bin Abang Zukiman. Saya akan membentangkan tentang isu 3 iaitu minat untuk mempelajari sesuatu. Untuk isu, ramai rakyat Malaysia kurang berminat untuk menambah ilmu dan kurang mengambil serius terhadap kepentingan ilmu seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Nazar pada tahun 2005. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir pihak berpendapat tanpa ilmu pun boleh berjaya. Terdapat segelintir rakyat Malaysia mudah tertipu dengan skim cepat kaya. Hal ini boleh berlaku disebabkan kekurangan ilmu. Untuk cabaran, yang pertama, kerana lebih memilih jalan mudah untuk berjaya tanpa ilmu. Yang kedua, terpengaruh dengan media sosial bahawa kejayaan boleh dicapai tanpa ilmu. Selain itu, terdapat segelintir golongan yang berpendapat bahawa mempunyai wang yang banyak adalah kejayaan hidup. Mempunyai keinginan untuk menuntut ilmu tetapi mempunyai masalah wang menjadikan umur sebagai alasan untuk tidak minat ataupun malu untuk menuntut ilmu. Untuk solusi yang boleh kita aplikasikan untuk mengurangkan permasalahan ini ialah pihak bertanggungjawab hendaklah memupuk minat dan memberi kesedaran terhadap pentingnya ilmu. Selain itu, pihak bertanggungjawab hendaklah memberi tekanan dalam aspek pembukaan perniagaan, perkhidmatan dan lain-lain dengan meletakkan syarat seperti mempunyai kelulusan ataupun kemahiran yang telah disahkan. Yang terakhir, kerajaan boleh mengadakan bengkel seminar seperti bengkel kemahiran atau seminar pendidikan tanpa mempunyai had umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sejahtera saya ucapkan. Untuk isu yang keempat iaitu kemerosotan mutu pendidikan. Segelintir masyarakat beranggapan bahawa mutu pendidikan negara kita semakin merosot. Malahan, kegagalan mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian membuatkan masyarakat lagi beranggapan sedemikian. Sedangkan usulan Nadler 1984 menyatakan bahawa pendidikan mengandungi aktiviti yang direka untuk menyediakan para pekerja dengan kerja-kerja pada masa hadapan. Untuk cabaran, kedudukan universiti tempatan di dunia semakin merosot. Tanggapan masyarakat terhadap mutu pendidikan juga tidak baik. Kegagalan mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian. Untuk solusi, pihak bertanggungjawab perlu menambah baik struktur pendidikan dan kurikulum untuk memastikan ianya lebih efektif dan efisien. Pelajar juga perlu meningkatkan disiplin dan komitmen mereka dalam pelajaran kerana disiplin dan komitmen merupakan kunci kejayaan seorang pelajar. Dengan menyediakan infrastruktur yang lengkap, memudahkan lagi proses pembelajaran dan ianya berkesan. Mendedahkan para pelajar tentang bidang kemahiran juga mampu membina jati diri pelajar dan keupayaan pelajar tersebut. Kesimpulan daripada isu dan cabaran serta solusi yang telah dibincangkan sebentar tadi ialah untuk menyelesaikan isu dan cabaran yang dihadapi, konsep dan falsafah pendidikan untuk sesebuah masyarakat haruslah diteliti dan difahami. Seterusnya,
Falsafah pendidikan kebangsaan haruslah dihayati oleh setiap golongan masyarakat supaya elemen-elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan dapat dicapai dengan jayanya. Individu yang harmonis akan sentiasa berikhtiar dan menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi dan melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang anggota masyarakat yang berguna demi kemajuan diri, keluarga, bangsa dan negara. Kesimpulan yang terakhir ialah solusi yang terbaik dan paling efisien ialah apabila semua pihak memberi kerjasama terhadap isu dan cabaran yang dihadapi. Berikut merupakan rujukan yang kami gunakan untuk menghasilkan pembentangan ini.